Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu Tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, iaitu kitab Tijan Ad-Darari, syarah kepada Risalatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik, kita berada pada pengakhiran perbahasan ilahiyah ataupun perbahasan kalau kita kira masalah yang ada dalam kitab ini masalah yang kedua. Ini pengakhiran masalah kedua, iaitu perbahasan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan perbahasan sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala, itu lawan bagi sifat-sifat yang wajib ini. Baik, kita dah bincangkan sifat nafsiyah, iaitu sifatul wujud. Kemudian kita bincangkan sifat salbiyah, iaitu 5 sifat yang mana dalalahnya adalah salbi ataupun nafi. Kemudian yang ketiga, kita dah bincang juga perbahasan berkenaan dengan sifatul ma'ani, iaitu sifat-sifat wujudiyah. Hari ini masuk kepada lazim bagi sifatul ma'ani. Baik, bila kita sebut Allah Ta'ala ada, sebelum kita masuk pada perbahasan ilahiyah, kalau kita kata seseorang itu ada ilmu, maka kita kena terima dan kita kena percaya bahawasanya melazimi kita isbatkan sifat ilmu kepada seseorang, bahawasanya dia alim. Betul? Kalau kita isbatkan seseorang itu ada kudrah, maka kita terima juga bahawasanya dia qadir, iaitu dia ada kuasa, iaitu dia berkuasa. Kemudian kalau kita isbatkan iradah, seseorang itu ada kehendak, ada iradah, maka dia murid, maka automatik dia murid. Jadi begitu juga dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala, bila kita isbatkan perbahasan berkenaan dengan sifatul ma'ani, kita isbat Allah Ta'ala ada kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, maka kena terima. Dan bila kita isbatkan adanya sifat-sifat ini pada Allah Ta'ala, maka melazimi Allah Ta'ala itu qadir, murid, alim, apa lagi? Hayyun, sami', basir, mutakallim. Jadi bila kita isbatkan sifat-sifat ma'ani ini, maka melazimi kita isbat sifatul ma'nawiyah. Kerana itu disebut sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah lazimah kepada sifatul ma'ani. Jadi sifat ma'ani malzum dan sifat ma'nawiyah lazim. Tetapi malzum ataupun talazum yang berlaku ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri. Al-Imam Bajuri kata apa dalam hasyiah ke atas Ummul Barahin? Al-Imam Bajuri menyebutkan at-talazum di sini talazum min janibaini. Maknanya saling menjadi lazim dan malzum. Maknanya apa? Maknanya isbat sifat ma'ani membawa kepada isbat sifat ma'nawiyah. Begitu juga kalau kita isbat sifat ma'nawiyah, perlu untuk kita isbatkan sifatul ma'ani. Jadi talazum bainal ma'ani wal ma'nawiyah talazum min tarafaini. Disebut talazum min tarafaini. Tarafaini, bila kita kata sesuatu dua perkara itu talazumnya min tarafaini, maknanya dia lazim dan malzum. Maknanya dia boleh jadi lazim dan dia boleh jadi malzum juga. Sebab apa? Sebab kita nanti akan ada perbezaan dengan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah tidak isbatkan sifat ma'ani yang kita dah bincang dalam sifat yang 7, sifatul wujudiyah. Mereka hanya mengisbatkan sifatul ma'nawiyah. Dan akan ada perbezaan pada ingkar sifatul ma'ani dan juga ingkar sifatul ma'nawiyah. Baik. Bila disebut sifatul ma'nawiyah, menjadi ma'nawiyah nisbatun ilal ma'ani, nisbah kepada ma'ani. Jadi sebab itu kita kata dia sifatun lazimah. Bila kita kata sifatul ma'nawiyah, maka dia nisbah kepada sifatul ma'ani kerana dia lazimah. Li'annaha, iaitu li'anna sifati al-ma'nawiyah lazimatun li sifatil ma'ani. Kerana dia lazimah.
Jadi kerana itu disebut ma'nawiyah. Tapi kalau kita bincang dari segi lughah, sepatutnya nisbah kepada sifatul ma'ani kita kata apa? Ma'anawiyah lah patutnya, betul tak? Sebab nisbah kepada sifatul ma'ani. Tapi Al-Imam Bajuri sebut dalam hasyiahnya ke atas Rahim, jawab kepada permasalahan tersebut dari segi lughah. Beliau menyebutkan kalau datang sesuatu lafaz itu menisbahkan kepada perkara lain, maka kena kembalikan kepada mufrad dia. Jadi bila kita kata ma'ani adalah jamak, betul? Jadi jamak, maka kena kembalikan kepada mufrad dia, iaitu makna. Sebab itu dipanggil sebagai sifatul ma'nawiyah, nisbah kepada mufrad dia. Jadi min haitsu lughah tidak ada masalah lah. Baik. Kemudian bila kita bincangkan dalam perbahasan sifatul ma'ani, kita kata sifat-sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyah. Disebut oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dia kata apa? Dekat perenggan atas sebelum masuk dalam sifatul ma'nawiyah disebutkan apa? Wa tusamma sifatil ma'ani wa hiya wujudiyah bihaisu law kushifal hijab la ru'iyat aw sumi'at. Kalau disingkapkan hijab, maka kamu boleh lihat dan kamu boleh akan dilihat dan didengar sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Jadi sebab itu disebut sifat ini sifatul wujudiyah. Jadi wujudnya fi dhihin wal kharij. Itu sifat ma'ani. Tapi nanti bila kita bincangkan sifatul ma'nawiyah wujuduha fi dhihin faqat. Hatta nanti kita akan buat khulasah kepada permasalahan atau perbahasan sifatul ma'nawiyah. Ia adalah amrun i'tibari, perkara-perkara yang wujudnya pada akal sahaja, tidak wujud dekat realiti, ataupun tidak wujud fil kharij. Fi kharijil adhan la yujad. Baik. Kemudian bila disebut, contoh kita ambil satu, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, iaitu keadaan ataupun Allah Ta'ala dalam keadaan berkuasa. Sebab apa? Bila kita isbat sifatul qudrah, kita kata Allah Ta'ala ada sifat qudrah, dan sifat qudrah Allah Ta'ala sabitah. Dan kita dah isbatkan dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri dan juga disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Baik, kita dah isbat sifatul qudrah, maka bila kita gambarkan sifat qudrah itu berdiri pada Allah Ta'ala, maka tersabit bahawasanya Allah Ta'ala itu qadir. Kaunuhu, hal keadaan Allah Ta'ala itu dalam keadaan berkuasa. Kaunuhu qadiran. Baik, jadi sebab itu disebut sifat ma'ani adalah malzum, sifat ma'nawiyah lazim. Sebab apa? Bila kita isbat ada qudrah, maka Allah Ta'ala qadir. Kita isbat sifat iradah, maka Allah Ta'ala murid, dan seterusnya. Baik. Kemudian, jadi kita isbatkan bahawasanya sifatul ma'nawiyah la wujudalaha fil kharij. Tidak wujud dekat kharijul adhan. Wujuduha fil dhihin faqat. Maknanya inda ta'akul saja. Bila kita isbatkan ataupun bila kita datangkan sifat ma'nawiyah, contohnya qadir, maka kita akan isbatkan adanya kudrah pada Allah Ta'ala fi dhihni, dekat akal, dan juga fil kharijil azhan. Baik. Kemudian, apa beza di antara sifatul ma'nawiyah dan juga sifatul ma'ani? Yang pertama disebut perbezaan antara sifatul ma'nawiyah dan sifatul ma'ani, anna sifati al-ma'nawiyah atau anna sifat al-ma'ani wujudiyah. Sifat-sifat ma'ani wujudiyah. Apa makna wujudiyah? Lau kushifal hijab la ru'iyat aw sumi'at. Kalau disingkapkan hijab, kamu akan dilihat dan didengar. Maka sifat ma'ani wujudiyah. Amma sifatul ma'nawiyah sifatun thabitah. Sifatun sabitah la wujuda laha fil kharij. Okay. Sifat ma'ani, kita kata apa? Sifat ma'ani wujudiyah. Sifat ma'nawiyah sifatun sabitah la wujuda laha fil kharij. Baik, kalau ditanya apa beza antara wujud dan juga thubut, disebut as-thubut a'am minal wujud. As-thubut a'am minal wujud. Sebab apa? Sebab ada benda yang subut tetapi tidak wujud. Jadi kita ada perkara, bila kita sebut sifat ma'nawiyah adalah sifatun subutiyah,
maka kita sabitkan bahawasanya as-subut a'am minal wujud. Sebab apa? Sebab semua perkara yang wujud itu sabit, tetapi tidak semua perkara yang sabit itu wujud. Contoh apa? Kita kata apa? Contoh keadaan kita tiada ketika azali. Ada munafil azal. Bila kita kata azali, maknanya ketika Allah Ta'ala zat dan sifat-sifatnya sahaja. Baik, ketika itu kita tiada. Jadi ada munafil azal sabitun. Tetapi wujud tak? Tak wujud. Jadi bukan semua perkara yang sabit itu wujud. Jadi ini perbezaan, dan ini adalah nuktah kenapa ada sebahagian ulama mengisbatkan sifatul ma'nawiyah, ada sebahagian lagi yang tolak. Kalau kita masyhur bila kita sebutkan sifat ma'nawiyah, yang isbatkan adalah Indasadah Maturidiyah. Adapun Indasadah Asy'ariyah tidak isbatkan sifat ma'nawiyah, tetapi ada makna lain. Bukan bila kita sebut ada di sisi ahli sunnah yang kita kata sifat 13, maknanya menafikan sifat ma'nawiyah, bukan bererti mengisbatkan lawannya, tidak. Tetapi ada makna lain yang mereka letakkan pada sifatul ma'nawiyah. Di akhir bahasan nanti kita akan bincang. Baik, jadi itu perbezaan pertama antara sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Apa dia? Sifat ma'ani sifatun wujudiyah. Sifat ma'nawiyah sifatun sabitah la wujudalaha fil kharij. Jadi daripada perbezaan ini kita faham bahawasanya ada ulama yang menjadikan as-subut a'am minal wujud. Tetapi maknanya apa? Ada muqabil pendapat tersebut yang mengatakan as-subut nafsul wujud. Jadi kullu sabit wujud wa kullu wujud kullu mawjud sabit wa kullu sabit mawjud. Jadi ini nanti akan ada perbezaan pada mengisbatkan yang kita sebut sebagai al-ahwal. Cuma kita tak bawa perbincangan tu panjang. Cuma lepas daripada perbincangan ini, kita buka sikitlah perbahasan berkenaan dengan maratibul umur ataupun maratibul asya. Baik. Yang kedua adalah beza di antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Yang pertama dulu, al-ma'ani. Bila kita sebut sifatul ma'ani, al-ma'ani nisbatun lil ma'na, nisbah kepada makna. Adapun ma'nawiyah nisbah kepada ma'ani. Kan kita sebut tadi kan, al-ma'nawiyah nisbatun lil ma'ani wal ma'ani nisbatun lil ma'na. Kenapa kita kata sifat ma'ani nisbah kepada makna? Kerana kita sebutkan apa dalam sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah maknan zaid ala dzat. Kalau sifat wujud hanya menunjukkan semata-mata pada zat, tidak ada maknan zaid. Sifatun salbiyah dalalatuhu salbi, maknanya adam ataupun nafyu. Kemudian sifat ma'ani adalah maknan zaid ala zat. Maknanya ada perkara tambahan daripada qiyamuhu fi dzatillahi ta'ala, daripada berdirinya sifat itu pada Allah Ta'ala. Jadi itu kita panggil sifat ma'ani nisbah kepada makna kerana ada maknan zaid. Adapun sifat ma'nawiyah nisbah kepada ma'ani li'annaha lazimatun laha, kerana sifat ma'nawiyah lazimah kepada sifat ma'ani. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, beza di antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Ingkar sifat ma'ani laisa kufrun. Ingkar sifat ma'ani tidak membawa kepada kekufuran. Kerana itu kita tidak mengkafirkan golongan Mu'tazilah yang mengingkari sifat ma'ani. Adapun mengingkari sifat ma'nawiyah membawa kepada kekufuran. Mengingkari sifat ma'nawiyah membawa kepada kekufuran, dengan syarat kalau dia sabitkan lawannya. Idza athbata ad-did, kalau dia sabitkan lawannya. Contoh, dia nafikan Allah Ta'ala qadir dengan makna Allah Ta'ala ajiz, maka jatuh kepada kufur. Sebab apa? Sebab Asy'ariyah tolak juga sifat ma'nawiyah, tetapi kenapa tak bawa kepada kufur? Kerana mereka tak isbatkan lawan, tetapi mereka ada makna lain, pemahaman yang lain terhadap sifat ma'nawiyah. Jadi ada berapa perbezaan tadi? Ada 3. Yang pertama, sifat ma'ani sifatun wujudiyah.
sifatun ma'nawiyah sifatun sabitah la wujuda laha fil kharij. Yang kedua, al-ma'ani nisbatun lil ma'na wal ma'nawiyah nisbatun lil ma'ani. Yang ketiga, inkarul ma'ani laisa kufrun wa amma inkarul ma'nawiyah kufrun idza athbata ad-did. Kalau dia sabitkan lawannya. Jadi itu kena tambih pada permasalahan ataupun pada qaid yang terakhir itu. Kalau disabitkan lawan, maka jatuh kepada kekufuran. Baik, disebut apa oleh kita baca sikit dulu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebab apa? Qala al-musannifu qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa hadhihi as-sab'atu, dan sifat-sifat yang 7 ini, baik kita sebut, kita baca daripada atas tu. Wa hadhihi as-sifatu as-sab'atu wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu tusamma sifatil ma'ani, disebut sebagai sifat-sifat ma'ani. Wa hiya wujudiyatun, sebab itu kalau dalam sebahagian ta'rif dia akan isbatkan wujudiyah. Sifatun wujudiyatun qa'imatun, ataupun sifatun wujudiyatun azaliyatun qa'imatun fi zatillahi ta'ala. Pada semua ta'rif, permulaan ta'rif sifat-sifat ma'ani. Baik. Tusamma sifatil ma'ani wa hiya wujudiyah bihaisu law kushifal hijab la ru'iyat aw sumi'at. Kalau disingkapkan hijab, maka akan dilihat dan didengar ataupun didengar. Wa hadhihi as-sab'atu tulazimu as-sab'ata allati tusamma ma'nawiyah. 7 sifat ini, iaitu sifat-sifat ma'ani ini, melazimi 7 lagi sifat yang dipanggil sebagai sifatun ma'nawiyah, wahya umurun i'tibariyah, dan dia adalah perkara-perkara i'tibari. Apa makna i'tibari? Wujuduhu fi dhihn wa laysa wujuduhu fil kharij, ataupun betul lah, wujuduhu fi dhihn faqat la wujuda laha fil kharij, tidak ada kewujudannya dekat kharijul azhan. Baik. Wa hadhihi sab'atu tulazimu sab'ata allati tusamma ma'nawiyah wa hiya umurun i'tibariyah, dipanggil sebagai perkara-perkara i'tibariyah, maknanya lawan ataupun kita kata dia bukan perkara wujud. Kalau wujud mesti, sebab tu disebut kalau wujud, kalau tersingkat hijab boleh nampak, boleh dengar. Kalau umur i'tibariyah, macam-macam mana pun tak boleh nak nampak ataupun tak boleh nak dirasa dekat kharijul adhan, hanya difahami sahaja. Perkara-perkara yang difahami sahaja. Umur i'tibariyah contohnya apa? Contohnya macam bulat. Bentuk kan? Bentuk bulat. Ada tak dekat riyad, ataupun boleh tak kita tunjuk dekat kharijul adhan? Bila kita sebut dia wujud dekat khariji, maknanya boleh disentuh, boleh ditunjuk, boleh dilihat. Bila kita kata, kalau kita cakap ni bulat ada dekat cawan ni bulat, kita kata ini cawan. Kalau macam mana pun kita tunjuk, dia adalah cawan. Bulat tu mana? Bulat tu hanya faham dekat akal sahaja. Itu dipanggil sebagai umur i'tibariyah. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Baik. Kalam Imam Al-Bajuri, wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi ini permulaan syuruk kepada perbahasan yang baru, taksim sifat yang baru, yang keempat, yang dipanggil sebagai sifatul ma'nawiyah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Fal kauniyatul madhkuratu, bila disebut kaun di situ, sifatun sabitatun fi nafsiha. Sebab tu kita kata dia sifat sabitah. Jadi sifat sabitah fi nafsiha qa'imatun bidzati, berdiri pada zat Allah Ta'ala, lazimatun lil qudrah, lazim kepada qudrah. Jadi sebab itu kita kata sifat-sifat ma'nawiyah adalah sifatun lazimah. Fama'na kaunihi qadiran huwa qiyamul qudrati bidzatihi ta'ala. Disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, makna hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa adalah berdirinya kudrah pada zat Allah Ta'ala. Jadi hakikat sifat maknawiyah apa?
Hakikat sifat ma'nawiyah adalah qiyamus sifat bidzat. Ibaratun an qiyamis sifat bidzat. Itu khulasah kepada permasalahan ataupun perbahasan sifat ma'nawiyah. Jadi bila kita nak faham apa makna sifat ma'nawiyah, kita kata ibaratun, sebab dia amrun i'tibari. Ibaratun an qiyamis sifat bidzat. An qiyamis sifat, sifat apa? Sifat-sifat ma'ani. Jadi bila kita kata kaunuhu qadiran, apa maknanya? Ibaratun an qiyamil qudrah bidzatillahi ta'ala. Kaunuhu muridan ibaratun an qiyamil iradah fi dzatillahi ta'ala. Nampak tak? Jadi dia adalah ibarah ataupun amrun i'tibari sahaja. Maknanya, tapi bila kita sebutkan kita isbatkan sifat maknawiyah, bukan bererti ada sifat tambahan. Tidak. Bukan ada sifat tambahan. Sebab itu Syekh Nawawi tambih dekat situ. Fa makna kaunihi qadiran huwa qiyamul qudrati bidzatihi ta'ala wa laysa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrah bidzati sabitatun fil kharij. Dia kata, bukan bila kita isbatkan adanya sifat maknawiyah, bukanlah bererti adanya sifat lain yang berdiri pada zat Allah Ta'ala di luar. Sebab itu disebut fil kharijil azhan. Maknanya apa? Wujudnya hanya fi ta'akul saja. Kita hanya ta'akul, bererti apa? Bila kita isbatkan kudrah, maka mesti Allah Ta'ala qadir. Jadi sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat ma'nawiyah sebenarnya dalil kepada sifat ma'ani. Dalil kepada sifat ma'ani. Kenapa kita isbat kudrah? Kerana Allah Ta'ala itu qadir. Jadi kerana itu kita kata dia adalah lazimah, dia dalil kepada sifat-sifat ma'ani. Baik. فَمَعْنَى كَوْنِهِ قَادِرًا هُوَ قِيَامُ الْقُدْرَةِ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَلَيْسَ هُنَاكَ صِفَاتٌ أُخْرَى. Jadi ini tambih yang penting. Sebab apa? Sebab kita nak beritahu yang wujud hanya 7 sifat ma'ani sahaja. Adapun sifat maknawiyah tidak wujud. Sifat maknawiyah tidak wujud, dia hanya sabit sahaja. Cuma kalau kita buka permasalahan itu bawa kepada maratibul asya' yang 4 lah. Iaitu isbatul hal, tapi kita tak panjangkan sikit lah sebab perlu kepada pendetailan pada beberapa perkara. Walaisa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrati bidzati sabitatun fi kharijil azhan. Jadi apa makna kaunuhu qadiran? Ibaratun an qiyamil qudrah bidzatillahi ta'ala. Jadi seolah kita hanya gambarkan ataupun kita hanya ta'akul berdirinya kudrah itu pada zat Allah Ta'ala. Sebab kita dah sebutkan sifat kudrah sifatun qa'imatun bizatillahi Ta'ala, zaidatun alaiha. Maksudnya ditambahan daripada zat, bukannya nafsu zat seperti sifatul wujud, seperti sifat wujud. Baik. Walaysa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrati bidzati sabitatun fil khariji. Jadi sabit sahaja dekat kharijil azhan. Wujud ke? Tak. Sabit sahaja. Jadi permasalahan ini bawa kepada apa? Bawa kepada bahawasanya as-thubut a'am minal wujud. As-thubut a'am minal wujud. Bila disebut thabitatun fi kharijil azhan. Sebab apa? Sebab bagi ulama ataupun bagi sebahagian ulama yang mengisbatkan bahawasanya al-wujud adalah nafsus subut. Maknanya muradif. Ataupun kita kata as-subut huwal wujud. Maka tak bawa kepada masalah ini. Maknanya tak menjadikan sifat maknawiyah itu sebagai perkara yang sabit, tetapi hanya semata-mata perkara yang i'tibar. Sebab itu kita kata ada makna lain. Ada ittifaq pada beberapa perkara dan ada ikhtilaf pada beberapa istilahat sahaja. Baik. Jadi laisa hunaka sifatun ukhra. Ini kita kata apa? Jumlah i'tiradiyah lah. Bila disebut fa makna kaunihi qadiran huwa qiyamul qudrah bi dzatillahi ta'ala sabitatun fi kharijil azhan. Jadi itu ta'rif bagi sifat yang pertama daripada sifatul ma'ani, iaitu kaunuhu qadiran. Qiyamul qudrati bi dzatillahi ta'ala sabitatun fil khariji. Jadi walaysa hunaka tu kira kata jumlah mu'taridah. Jadi dia
untuk kita faham sahaja. Walaysa hunaka sifatun ukhra. Jadi sifat yang wujud hanya sifat-sifat ma'ani sahaja. Dan kita dah sebutkan isbat sifat ma'ani itu amrun wujudi, tidak membawa kepada ta'addud qudama. Kenapa? Kerana at-ta'addud qudama berlaku pada apa? Berlaku kepada ta'addud az-zawat. Jadi yang kita isbatkan zat Allah Ta'ala itu satu, tetapi ada sifat yang banyak. Jadi ta'addud berlaku pada sifat. Bila berlaku ta'addud qudama? Bila berlakunya zat ataupun berbilang-bilangnya pada zat. Tetapi boleh tak berbilang-bilang pada sifat? Boleh. Sebab apa? Kalau kita kiaskan dengan perkara yang hadis sekalipun, kita kata contoh seseorang, contoh Zaid, zatnya satu tetapi sifatnya boleh banyak tak? Boleh. Jadi melazimi Zaid ada banyak ke tidak kalau kita isbatkan sifat dia banyak? Tak. Sama juga macam dalam sifatul ma'ani, tidak dalam bila kita isbatkan sifat ma'ani ini wujud, maka tidak melazimi ta'addud qudama. Itulah nuktah ataupun itulah titik perbezaan kita dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, kenapa mereka tak isbat sifatul qudrah, sifatul iradah dan 7 sifat ma'ani? Kerana bagi mereka, bila isbatkan sifat-sifat ini, membawa kepada ta'addud qudama, berbilang-bilangnya perkara yang qadim. Baik. Jadi bagaimana kalau kita kata golongan Mu'tazilah, bila mereka mengisbatkan sifat ma'nawiyah saja, mereka kata Allah Ta'ala qadir, Allah Ta'ala murid. Tapi Allah Ta'ala qadir bukan dengan kudrah tetapi dengan zatnya. Allah Ta'ala qadirun bidhatih, muridun bidhatih. Dan kita secara ringkasnya terbatal dakwaan mereka kerana membawa kepada satu sifat ataupun membawa kepada berhimpunnya satu ataupun lebih daripada satu sifat pada satu sifat yang sama. Contoh, bila kita kata Allah Ta'ala itu qadir bidhatihi, maka akan melazimi apa? Kudrah dan ilmu sama. Sedangkan kudrah ada makna dan ilmu ada makna yang lain. Jadi golongan Mu'tazilah ternafi pendapat mereka dengan sebab yang tadi. Kalau kita terima apa yang mereka sebutkan, akan membawa kepada setiap daripada sifat-sifat itu sama saja, tidak ada beza dia. Sedangkan tersabit bahawasanya sifat-sifat itu mempunyai makna yang lain yang tidak sama. Baik. Walaysa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrati bidzat sabitatun fi kharijil adhan, fi kharijid dhihni. Wadidduhu, lawan bagi sifat qudrah, lawan bagi kaunuhu qadiran, wadidduhu kaunuhu ajizan. Wad dalilu ala dhalika dalilul qudrah. Dalil kepada isbat sifatul ma'nawiyah adalah dalil yang sama mengisbatkan sifatul qudrah. Baik. Wadidduhu kaunuhu ajizan, wad dalilu ala dhalika ay subuti kaunihi qadiran dalilul qudrah. Wa in syi'ta qulta wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala anna al-kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrati bidzatihi ta'ala. Wa idza thabata lahu ta'ala kaunuhu qadiran istahala alaihi kaunuhu ajizan. Baik, disebutkan apa? Kalau kamu nak susun juga dalil, kamu boleh katakan bahawasanya dalil kepada wajibnya Allah Ta'ala bersifat dengan kaunuhu qadiran adalah al-kaun qadiran, iaitu hal keadaan berkuasa, itu melazimi ataupun itu adalah lazim kepada berdirinya kudrah pada zat Allah Ta'ala. Bila kita kata Allah Ta'ala ada kudrah, maka melazimi kaunuhu qadiran. Sama macam kita kata kalau kita isbatkan seseorang itu ada ilmu, maka melazimi dia alim. Dapat? Baik. والدليل على وجوبه له تعالى أن الكون قادرا لازم لقيام القدرة بذاته تعالى وإذا ثبت له تعالى كونه قادرا استحال عليه كونه عاجزا. Sama juga macam kita isbatkan sifatul qudrah, kita sebutkan dalil sifat qudrah apa dia? Dalil pada mengisbatkan sifat qudrah, kita sebutkan kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada qudrah,
maka ini iradah. Okey. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada kudrah, maka tidak ada kewujudan pada alam ini. Betul? Kalau kita wadalilu ala isbati sifatil qudrah annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhihi al-makhluqat. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, maka akan melazimi tidak ada sesuatu pun yang wujud dekat alam ini. Tetapi yang berlaku sebaliknya, ada perkara yang wujud. Dalil paling dekat kita lah, kita wujud. Maka kalau kita nak isbatkan sifatul ma'nawiyah, ambil sama sifat ataupun dalil pada sifatul ma'ani. Baik. Annal kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrati bidhatihi ta'ala wa idza thabata lahu ta'ala kaunuhu qadiran istahala alaihi kaunuhu ajizan. Baik. Seterusnya yang kedua, wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan. Baik, apa dia kaunuhu muridan? Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil iradati. Lakinnaha lazimatun lil iradah. Wa huwa amrun i'tibari laysa lahu tahakkukun fi kharijil adhan bal lahu tahakkukun fi nafsihi wa fi dhihni faqad. Baik, disebutkan apa? Sama juga macam kita isbatkan sifat kaunuhu qadiran. Disebutkan kaunuhu muridan adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang azali. Sifat bagi Allah Ta'ala yang azali. Baik, bila disebutkan azali di sini, maka kita kena faham bahawasanya al-azali a'am minal qadim. Maknanya apa? Semua perkara yang qadim adalah azali, tetapi tidak semua perkara azali adalah qadim. Kenapa? Kerana pada waktu ini, qadim bukan makna azali. Qadim bukan sama maksud dengan azali. Bila disisbatkan sifat maknawiyah adalah sifatun azaliyah, maka kita kena faham bahawasanya bukan semua perkara yang qadim adalah azali. Sebab apa? Sebab ada perkara yang terbalik. Bukan semua perkara yang azali adalah qadim. Sebab apa? Sebab qadim adalah ma la awwala lahu fil wujud. Perkara yang tidak ada permulaan pada yang wujud. Jadi benda yang wujud tapi tidak ada permulaan, itu dipanggil sebagai qadim. Qadim. Itu dipanggil sebagai qadim. Azali pula ma la awwala lahu mutlaqan. Sawa'un kana mawjudan atau ma'duman. Jadi sama ada wujud ataupun ma'dum, dia adalah azali. Jadi al-azali a'am minal qadim. Jadi sebab apa? Sebab bila kita kata wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun. Jadi waktu ini kita kata apa? Sifat tidak ada permulaan. Ya, betul. Tapi kita nak isbatkan apa? Sifat maknawiyah, sifat laisa wujudi, bukan sifat wujudi. Maka dia azali, bukan qadim. Tahu tak? Sebab qadim mestilah wujud. Ma awwala lahu fil wujud. Ma awwala lahu fil wujud. Itu makna qadim. Azali ma awwala lahu. Ma la awwala lahu fil wujud. Itu qadim. Kalau azali ma la awwala lahu mutlaqan. Jadi untuk masukkan sifat ma'ani ke dalam antara perkara-perkara yang azali. Sebab itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi tak sebutkan sifatun qadimatun. Cuba tengok balik dalam sifatul ma'ani. Semua sifat ma'ani, apa ta'rif yang Syekh datangkan? Sifatun qadimatun. Qaimatun. Dapat betul tak? Sifatun qadimatun. Tapi bila masuk kepada sifat maknawiyah, sifatun azaliyatun. Jadi dekat sini kita boleh ihtimalkan bahawasanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi letakkan perbezaan di antara azali dan qadim, dan menjadikan azali lebih a'am daripada qadim. Sebab makna qadim adalah ma la awwala lahu fil wujud. Adapun azali ma la awwala lahu mutlaqan, fa bainahuma umum wa khusus mutlaq. Sebab apa? Kullu qadim azali wa laysa aks. Bukanlah semua yang azali itu qadim. Baik. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun. Baik, sifat ini sifat azali, beza dengan iradah.
Tetapi walaupun beza, maknanya apa makna mughayyiratun lil iradah? Dia bukan iradah, dia sifat yang lain. Tetapi dia perkara yang dilazimi oleh iradah. Ataupun perkara yang melazimi, ataupun perkara yang menjadi lazim kepada iradah. Sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil iradah. Lakinnaha lazimatun lil iradah. Kemudian Syekh tambah untuk bagi penerangan, wahwa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqqukun fil kharijil adhan. Dia perkara i'tibari, wujudnya hanya pada akal saja, tidak wujud pada kharijul adhan. Bal lahu tahaqqukun fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Maknanya bal lahu tahaqqukun ay lahu subutun fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Jadi sabitnya, wujudnya hanya dekat akal sahaja, tidak wujud dekat kharijul azhan. Dapat? Okey, baik. Ustaz, kenapa dekat sifat kaunuhu qadiran dia tak ada takrif sifatul lahu ta'ala asliyatun tu, Ustaz? Mana? Maksud kenapa dekat sifat sifat kaunuhu qadiran dia tak mulakan macam wahuwa sifatul Tapi tak apalah, kita faham juga maknanya. Sebab dekat dalam sifat dalam pada penerangan terhadap kaunuhu qadiran, Syekh Muhammad Nawawi Bantani nak fokuskan kepada sifat-sifat ini sifatun sabitah, qaimah bizat, lazimah lil qudrah, dan nak isbatkan dia adalah kita panggil apa, maknanya adalah qiyamul qudrah bizat. Sama juga dalam sifatul iradah, sama kaunuhu muridan, kita sebut apa? Sifatun azaliyatun mughayyiratun lil iradah. Baik. Tapi sama juga bila kita isbatkan kaunuhu muridan, berarti apa? Kaunuhu muridan adalah ibaratun an qiyamil iradah bi dzatillahi ta'ala. Sama saja. Bukanlah, maknanya tidaklah takrif secara kita panggil apa? Sebab dalam permasalahan sifat dia tak ada takrif had. Semua takrif rasam. Semua dalam permasalahan ataupun dalam perbahasan ilahiyat, semua takrif adalah bir rasam, terutamanya dalam bab sifat. Jadi kita kata apa, tafannun dalam ibarah lah. Yang pertama tu nak terang dari sudut bahawasanya, yang pertama tu cuma nak fokus Syekh Nawawi nak fokus kepada ini sifat sabitah, bukan sifat baru, bukan perkara yang baru kepada berdirinya sifat ke atas zat Allah Ta'ala. Semata-mata hanya ibarah. Maknanya bila kita tahu, kita faham zat Allah Ta'ala, kita faham sifatul qudrah, kemudian bila kita ta'akul qiyamul qudrah bi zatillahi ta'ala, jadilah kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran. Sama juga pada masalah ataupun pada sifat yang kedua, kaunuhu muridan. Baik. Wa didduhu ay diddu kaunihi muridan kaunuhu karihan ay adimul iradah ataupun adimal iradah, iaitu tiada iradah. Jadi kita dah isbatkan pada sifat iradah bahawasanya kalau Allah Ta'ala tidak ada iradah, maka Allah Ta'ala terpaksa buat semua benda dalam bentuk paksaan, sebab tidak ada iradah. Bila kita kata iradah sifat untuk apa? Untuk takhsis, sifat untuk mengkhususkan pada perkara-perkara mutaqabilat, al-mumkinat al-mutaqabilat, yang 6 tu kita dah sebut sebelum ini. Baik. Wa dalilu ala dhalika ay subuti kaunihi ta'ala muridan dalilul iradah. Sama juga. Wa in syi'ta qulta wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna muridan lazimun liqiyamil iradati bidhatihi ta'ala wa haythu wajabat lahu ta'ala hazihi sifah istahala alaihi didduha. Jadi sama juga macam kita isbatkan sifatul kaunuhu qadiran, sifat kaunuhu muridan dalilnya sama dengan dalil kaunuhu dalil iradah. Dalil iradah apa? Kita tengok balik dalam sebelum ni. Dalil iradah adalah law kana karihan lakana ajizan. Kalaulah Allah Ta'ala itu terpaksa, maka Allah Ta'ala itu lemah.
dan kita dah nafikan lemah pada sifat qudrah. Kita kata kalau Allah Ta'ala ataupun kita nafikan sifat lemah itu pada mengisbatkan sifatul qudrah. Baik. Macam sama juga kita sebutkan dalil ataupun susunan yang dibuat oleh ulama-ulama semua ada kita panggil apa? Ada sebab. Kenapa diletakkan qudrah yang pertama? Kenapa iradah yang kedua dan seterusnya? Sebab dalil tu berkait. Baik. Wa dalilu ala dhalika ay subuti kaunihi ta'ala muridan dalilul iradah wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala anna al-kauna muridan lazimun. Sama juga kita kata kalau seseorang ni dekat benda yang syahid, kalau seseorang itu ada kehendak, maka dia mestilah berkehendak. Tepat? Kalau dia ada kehendak, dia boleh pilih nak buat itu atau nak buat ni, maka dia ada pilihan. Mana dia boleh pilih untuk buat A, dia boleh pilih untuk buat B. Jadi bila kita isbatkan adanya iradah pada Allah Ta'ala, maka itu lazim kepada qiyamil iradati bidhatihi ta'ala wa haisu wajabat lahu ta'ala hazihi sifah istahala alaihi didduha. Baik, itu yang kedua. Faham je kan? Sebab dia berkait dengan sifatul ma'ani. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu aliman wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil ilmi. Baik, kalau macam tadi saya tanya kan, sifat qudrah. Kalau kita nak buat juga ta'rif yang macam sifat yang lain, kita kata apa? Sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil qudrati lakinnaha lazimatun laha. Dapat tak? Sama je. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu aliman wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil ilmi lakinnaha lazimatun lahu. Iaitu lazimatun lil ilmi. Bila kita isbat Allah Ta'ala ada ilmu, maka melazimi Allah Ta'ala itu alim. Lakinnaha lazimatun lahu wa huwa amrun i'tibariyun laysa lahu tahaqqukun ay laysa lahu subutun fil khariji bal fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Hanya dekat hanya dekat akal sahaja. Wujudnya hanya pada akal sahaja, tidak wujud dekat realiti. Wa didduhu kaunuhu jahilan wa dalilu ala dhalika dalilul ilmi wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala anna al-kauna aliman lazimun liqiyamil ilmi bihi ta'ala wa haisu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifah istahala alaihi didduha. Jadi sifat kaunuhu aliman, jadi kita isbat Allah Ta'ala itu alim. Alim, kemudian ataupun alim dan alam. Tapi kita tak, kalau pada perkara yang hadis kita kata alamah, betul. Tapi pada Allah Ta'ala kita tak tambah ta tu. Kita kata Allahu alam, alamul ghuyub tu kan, alam. Jadi tak isbat huruf ta. Sebab kalau kita bincang permasalahan alam ataupun allamah, kita kata ta tu apa? Ta tu taukid mubalaghah. Ta tu taukid mubalaghah. Sebab alam tu dah sirah mubalaghah ala wazan fa'al. Bila ditambah ta tu untuk apa? Taukid kepada mubalaghah. Tapi bila kita isbatkan kepada Allah Ta'ala, kita hanya sebut alam, tak boleh isbat ta. Sebab apa? Sebab isbat ta ni ada apa kita panggil, dari segi lafaznya dia akan jadi taknis, betul. Jadi perkara itu tak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu pada Allah Ta'ala kita isbatkan alam sahaja, bukan alamah. Wadidduhu kaunuhu jahilan wa dalilu ala dhalika dalilul ilmi. Dalil ilmu apa? Kita kata apa? Dalil ilmu kita sebutkan law lam yattasif bil ilmi lattasafa bil jahli walau kana jahilan lam yattasif bil iradah. Nampak tak susunan? Isbat sifat qudrah, isbat sifat qudrah dulu, kemudian isbat sifat iradah. Sebab apa? Sebab sifat iradah berkait dengan sifatul qudrah. Kemudian sifatul ilmi. Kenapa? Kerana sifatul ilmi berkait dengan sifatul iradah. Kita dah sebutkan sebelum ini, min haitsu ta'aqqul, perkara yang terjadi yang Allah cipta ni, mula-mula Allah Ta'ala tahu semua perkara dengan sifatul ilmi.
Kemudian Allah Ta'ala takhsis pada perkara-perkara mutaqabilat, wujud adam, tinggi rendah, maqadir. Kemudian apa lagi? Makan, zaman sekarang, zaman akan datang. Jadi semua itu perkara mutaqabilat. Allah Ta'ala takhsis. Takhsis mengikut kepada apa? Apa yang Allah Ta'ala tahu dekat pada ilmunya. Kemudian barulah tanfis dengan sifatul qudrah. Jadi semua perkara yang terjadi, semuanya adalah ketentuan Allah, dan semua ketentuan Allah ada pada ilmu Allah Ta'ala. Baik. Jadi itu tartib ta'akuli begitu. Ilmu, iradah, qudrah. Baik. Mughayyirah ni maknanya lain, beza. Maknanya bila kita kata sifatun lahu ta'ala azad, mughayyirah lil ilmi, maknanya apa? Kaunuhu aliman, bukan ilmu. Tapi kaunuhu aliman lazim kepada ilmu. Sebab apa? Sebab kalau kita dah isbatkan Allah Ta'ala itu ada ilmu, maka dia alim. Dapat tak? Wadidduhu, okay dah, baik. Wahaisu wajabat lahu ta'ala hazihi sifah, istahala alaihi didduha. Baik, yang seterusnya, wayajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan, wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun, mughayyiratun lil hayah, lakinnaha lazimatun laha, wa huwa amrun i'tibariyun, laisa lahu tahaqqukun illa fi nafsihi faqad. Nampak tak ibarah Syekh Nawawi Bantan ni makin lama makin sikit. Sebab difahami dah. Kalau tadi kan amrun i'tibari laisa lahu tahaqqukun fil khariji bal fi nafsihi wa fi dhihni faqat. Kemudian bila masuk pada perbahasan sifat ni ringkas lagi. Sebab apa? Wa huwa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqqukun illa fi nafsihi faqat. Baik. Jadi itu adalah sifatul hayah. Baik, wadidduhu kaunuhu mayyitan. Wad dalilu ala dhalika dalilul hayah. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala anna al-kauna hayyan lazimun liqiyamil hayati bihi ta'ala. Jadi apa makna sifatul kaunuhu hayyan? Qiyamul haya ibaratun an qiyamil haya bidzatillahi ta'ala. Wa haisu wajabat lahu ta'ala hazihi sifat istahala alaihi bidduha. Kita sebut apa? Sifat hayah ni sifat apa? Musahhahah. Apa makna sifat musahhahah? Maknanya sifat yang membenarkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, dan baki sifat ma'ani. Jadi dia sifat musahhahah. Kalau Allah Ta'ala tidak hidup, maka tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Dan tidak bersifat dengan sifat-sifat yang kita dah isbatkan itu mustahil. Jadi membawa kepada wajib isbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu lahu hayah. Dan bila kita isbatkan Allah Ta'ala lahu hayah, maka dia hayyun. Dapat? Wadidduhu kaunuhu mayyitan wa dalilu ala dhalika dalilul hayah wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala anna al-kauna hayyan lazimun lil qiyamil hayati bihi ta'ala wa haisu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifah istahala alaihi didduha. ويجب في حقه تعالى كونه سميعا بصيرا وهما صفتان له تعالى أزليتان مغايرتان للسمع والبصر لكنهما لازمتان لهما يأتي لازمتان للسمع والبصر وهما أمران اعتباريان ولكل منهما تحقق في نفسه فقط. Baik. Sama juga sifat kaunuhu sami'an dan basiran. Wa didduhuma kaunuhu asam wa kaunuhu a'ma. Wa dalilu ala dhalika dalilus sam'i wa dalilul basar. Baik. Bila masuk dalam sifat sama' basar dan juga kalam, kita sebutkan dalil-dalil mengisbatkan sama' basar dan kalam adalah dalil naqli, bukan dalil aqli. Sebab apa? Sebab kalau kita isbatkan dengan dalil aqli akan bawa kepada beberapa syubhat. Sebab apa? Sebab dalil aqli yang ada pada sifat-sifat ini berdiri pada apa? Qiyasu al-ghaib lisyahid. Kita mengkiaskan perkara yang ghaib pada perkara yang kita nampak. Perkara yang syahid. Maka akan membawa kepada beberapa syubhat. Sebab apa? Kalau kita sebut sama' basar dan kalam itu adalah kesempurnaan bagi perkara hadis,
maka mimbabil aula itu adalah kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Tapi bukan semua perkara kesempurnaan bagi makhluk adalah kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Contohnya apa? Ada anak. Ada anak sempurna tak? Kalau orang ada dua pasangan, satu kahwin ada anak, satu kahwin tak ada anak. Mana yang lebih sempurna kita kata? Yang ada anak. Jadi, kalaulah kita kata kesempurnaan itu, kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka lebih aula, lebih utama itu adalah kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka itu perkara yang tidak muttarid, tidak sentiasa betul. Sebab ada kesempurnaan pada makhluk yang bukan kesempurnaan, bahkan mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sebab itu bila kita sebut dalam permasalahan tiga sifat ini, sama, basar dan kalam, dalilnya dalil naqli, bukan dalil aqli. Ada tak dalil aqli? Ada, tetapi dhaif. Kenapa isbat? Sebab warid dalam Al-Quran dan juga sunnah. Sebab kita, ingat lagi kita bezakan sifat kepada berapa? Kepada dua bahagian. Ma yatawaqqafu alaihi al-mu'jizah dan ma la yatawaqqafu alaihi al-mu'jizah. Ma la yatawaqqafu alaihi al-mu'jizah dalilnya dalil aqli, iaitu sifat apa? Sifat wujud, lima sifat ataupun lima sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, dan 4 sifat ma'ani, iaitu apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayah. Jadi kalau kita isbatkan 10 sifat ini, dan 10 sifat ini perlu untuk kita isbatkan mu'jizat. Sebelum kita isbatkan adanya mu'jizat, kena isbatkan 10 sifat ini. Maka perkara ataupun sifat-sifat yang perlu untuk diisbatkan sebelum mengisbatkan mu'jizat, dalilnya dalil aqli. Tetapi sama', basar dan kalam adalah sifat yang tidak perlu diisbatkan sebelum mengisbatkan mu'jizat. Sebab apa? Sebab tak perlu. Tidak ada kelaziman. Maka dalilnya dalil sam'i ataupun dalil naqli. Baik, jadi kerana itu kita sebut, kalau dalam sifatul sama', kita kata apa? Apa dalilnya? Mana? Dalil sifatul sama' kita sebutkan dalilnya sam'i, iaitu apa? Wa huwas sami'ul basir. Sama juga dengan dalil al-basar. Huwas sami'ul basir. Jadi kita isbatkan apa? Isbatkan as-sam'. Allah Ta'ala sebut apa? Wa huwas sami'ul basir. As-sami' dan al-basir adalah sifatul ma'nawiyah. Tetapi kita sebut, sebab itu kita kata tadi, lazim, malzum di antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, talazum yang berlaku, talazum minat tarafain ataupun min janibain. Maknanya, dia lazim dan dia malzum. Dia lazim dan dia malzum juga. Dapat tak? Dia lazim dan dia malzum. Contoh macam ni. Contoh macam kita kata, wujud terbitnya matahari dengan wujudnya siang. Terbit matahari melazimi apa? Wujud siang. Wujud siang melazimi apa? Terbitnya matahari. Dapat tak? Jadi min janibaini. Tapi kalau saya kata contoh genap dengan nombor 4, lazim min janibaini ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab kalau kita isbatkan 4 mestilah genap. Tapi kalau kita isbatkan genap mesti 4 ke? Tak. Dapat tak? Itu dipanggil sebagai lazim min janibaini, bila dua-dua boleh jadi lazim dan malzum. Sama pada sifat maknawiyah dan sifatul ma'ani. Baik. Berarti maknawiyah tu boleh jadi malzum. Min haisu ibarah lah kita. Sebab apa? Sebab tapi kebanyakan mengisbatkan bahawasanya sifat ma'ani ni adalah lazim. Sifat maknawiyah malzum. Terbalik. Sifat ma'ani malzum, sifat maknawiyah lazim. Sebab itu kalau kita tengok Imam Sanusi dalam Kubra, Imam Sanusi isbatkan dulu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu diisbatkan dulu. Sebab apa? Sebab sifat maknawiyah ni dalil. Dalil kepada apa? Kepada sifat ma'ani. Jadi ad-dalil yuqaddamu 'ala al-madlul, muqaddamun 'ala al-madlul. Nampak tak? Wa in syi'ta qulta wa dalilu 'ala wujubihi ma lahu ta'ala anna al-kauna sami'an lazimun liqiyami sam'i bi dhatihi ta'ala wal kauna basiran lazimun liqiyamil basari bihi ta'ala wa haitsu wajabat lahu ta'ala hatani sifatan istahala alaihi didduhuma wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakalliman wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil kalam. Jadi mutakallim bukan kalam, lakinnaha lazimatun lahu,
tapi dia melazimi kalam. Fayalzamu min qiyamil kalami bidzatihi ta'ala kaunuhu ta'ala mutakalliman. Jadi kalau kita isbatkan Allah Ta'ala itu ada kalam, maka melazimi ianya ataupun Allah Ta'ala itu mutakallim. Walaysa lahu tahakkukun illa fi nafsihi faqad. Wadidduhu kaunuhu abkam. Waddalilu ala dhalika dalilul kalam. Apa dalil kalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa in syi'ta qulta waddalilu ala wujubihi lahu ta'ala anna al-kauna mutakalliman lazimun liqiyamil kalami bidzatihi ta'ala wa idza thabata lahu ta'ala kaunuhu mutakalliman istahala alaihi ta'ala kaunuhu akhras wa ma fi ma'nahu alladhi huwa diddu kaunihi ta'ala mutakalliman. Akhras abkam sama maksudnya. Sama macam kita isbatkan sebelum pada sifatul kalam, kita kata sama pada gagap apa semua tu, itu semua kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ternafi. Baik. Dan sifat kalam kita dah bincang panjang sedikitlah permasalahan berkenaan dengan sifatul kalam. Pengakhirannya hakikatnya tak dapat nak dicapai. Sebab apa? Sebab kalaulah dikiaskan dengan kisah Sayyidina Musa alaihi salam, kita kata apa? Seseorang itu tak mampu untuk merasai perkara yang berbentuk ataupun perkara yang kita panggil apa? Idrak, ataupun kita nak capai sama seperti apa yang difahami oleh Sayyidina Musa alaihi salam apabila mendengar kalamullah Ta'ala. Kita tak boleh nak merasai atau menggambarkan hakikatnya, melainkan kita pun dengar sekali. Tapi benda tu boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Maka tak boleh nak dikiaskan kisah Sayyidina Musa berkenaan dengan sama' Sayyidina Musa kepada kalamullah Ta'ala. Jadi kalam Allah Ta'ala ni bagaimana? Wallahu a'lam. Hatta bila kita isbatkan ia adalah kalamun nafsi pun, kalamun nafsi di situ berbeza dengan kalamun nafsi manusia. Kita isbatkan ia adalah kalam nafsi sebab nak bagi tahu ada kalam yang bukan suara. Ada kalam yang bukan suara. Contohnya kalamun nafsi. Hadisun nafsi yang kita cakap sendiri dekat dalam hati tu. Itu kalam tetapi tidak ada suara. Kita dah isbatkan itu saja. Tapi tidak dapat nak isbat min kulli jihah. Tak boleh nak isbatkan semua jihah hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pun hakikat kita tak tahu, sebab itu semua ta'rif dalam perbahasan sifat semuanya adalah ta'rif bil rasmi bukan bil haddi. Baik. فهذه الصفات الواجبة له تعالى العشرون والمستحيلات العشرون التي يجب على كل مكلف معرفتها تفصيلا بالدليل ولو إجماليا, iaitu walaupun dengan dalil ijmali. Walaupun dengan dalil ijmali. Maknanya tak perlu, apa makna dalil ijmali, ingat lagi tak? Dalil ijmali apa? Maknanya apa? Maknanya dia tahu dalil tetapi dia tidak tahu wajhud dalalah, ataupun dia tidak tahu wajhud dalalah, ataupun kita kata tafsil kepada dalalah tersebut. Baik. Fahazi sifatul wajibatu lahu ta'ala al-20 wal mustahilat 20. Jadi ada berapa sifat dah ni? Ada 40 sifat dah kita bincang. 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 lagi yang mustahil ke atas Allah Ta'ala. Allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan bid-dalili walau ijmaliyan. Sebab kita dah sebut sebelum ini, awal wajib bagi mukallaf apa? Ma'rifatullah. Itu dalam masalah pertama. Baik, kemudian disebut apa? Summa yajibu an ya'taqida ijmalan annahu ta'ala muttasifun bi jami'il kamalati allati yuhsiha illa Allah Ta'ala. Sebab apa? Wajib beriktikad secara ijmal bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan yang tidak dapat dikira ataupun tidak dapat dibilang, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kerana yang tahu hakikat Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala. Kita sebut apa? La ya'lamullaha illallahu. Tidak diketahui keadaan ataupun tidak diketahui hakikat Allah itu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wa annahu munazzahun, iaitu kena i'tikad juga Allah Ta'ala itu munazzahun an jami'in naqais allati yuhsiha illahu.
Sama juga Allah Ta'ala itu suci daripada segala kekurangan yang tidak terbilang. Sebab itu kita sebut apa? Dalam sifat salbiah kita kata apa? Adakah sifat salbiah yang 5 itu kita kata itu adalah perkara salbi bagi Allah Ta'ala sahaja? Kita kata tak. Itu adalah apa? Apa kita sebut apa? Itu adalah kulliyat. Perkara-perkara kulli. Maknanya apa? Di bawahnya yandariju tahtahul juz'iyat. Jadi segala bentuk kekurangan kembali kepada 5 sifat salbiyah. Qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Baik. Tambihan. Ada 2 tambihan, tapi tambihan ni kita dah sebut dah dalam ketika mana kita bincangkan sifat-sifat ni lah, sifat 20 ni. Sebab apa? Al-awwalu. Baik, al-awwalu apa? Al-awwalu alima mimma marra anna sifatil 20 arba'atu aqsamin. Okey, jadi kita dah tahu dah sifat-sifat 20 ini, semuanya terbahagi kepada 4 bahagian. Nafsiyatun wa hiya al-wujud, wa salbiyatun wa hiya khamsatun, al-qidam wal baqa' wal qiyam bin nafsi wal mukhalafah lil hawadis wal wahdaniyah, wa sifatu ma'anin wa hiya sab'atun, al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam, wa sifatul ma'nawiyyah wa hiya kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Baik. Sifat Allah Ta'ala terbahagi kepada 4. Disebut macam mana? Terbahagi kepada 4 bahagian. Sebab apa? Sebab sifat ini as-sifat al-ishrun. Sifat-sifat 20 ini terbahagi kepada 4 ataupun terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah ainuz zat. Yang kedua adalah ghairuz zat. Yang ketiga adalah la ainu wa la ghairu. Mana la ainuz zat wa la ghairuz zat. Baik. Sifat yang 20 ini, ainuz zat adalah sifatun nafsiyah. Kenapa kita kata ainuz zat? Kerana sifat wujud, sifat yang menunjukkan kepada apa? Kepada zat semata-mata tanpa ada makna zaid ala zat. Yadullu ala zat biduni makna zaidan ala zat. Tanpa ada makna tambahan kepada zat Allah Ta'ala. Kita faham wujud saja. Jadi ainuz zat adalah nafsiyah, iaitu sifatul wujud. Baik. Sifat yang 20 yang bukan zat, ini adalah sifatun salbiyah. Kenapa kita kata bukan zat? Sebab sifat yang menafikan. Menafikan ada pada Allah Ta'ala. Ada berapa sifat? 5 lah. Kita kata apa? Qidam. Kemudian baqa'. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu bin nafs. Dan al-wahdaniyah. Kemudian la ain wala ghairu terbahagi kepada 2. Sama ada wujudiyah, maka ini adalah sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Baik, sifat-sifat ma'ani ada 7. Al-qudrah, al-iradah, al-ilm, al-haya, as-sama', al-basar dan al-kalam. Baik. Kemudian wujudiyah lagi satu apa? I'tibariyah, iaitu sifat-sifat maknawiyah. Iaitu inilah qadiran, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Baik.
Jadi ini pembahagian. Kenapa boleh terbahagi kepada 4? Kita kata ikut kepada taksiman ini. Sama ada sifat itu ainul zat, maka dia adalah sifatun nafsiyah. Kerana dalalahnya hanya menunjuk kepada zat Allah Ta'ala tanpa makna tambahan. Kemudian ghairu zat sifatun salbiyah, kerana dalalatuha salbi, iaitu nafi. Apa makna qidam? Adamul awwaliyah, baqa adamul akhiriyah, dan seterusnya. La ain wala ghairuha. Sebab kita kata la ain? Sebab sifatul qudrah bukan ainuz zat, tetapi maknan zaidah ala zat. Tapi dalam masa yang sama, dia juga kita tidak nafikan pada zat. Sebab kalaulah dia ternafi pada zat, dia jadi sifat salbiyah. Maka dia bukan zat, dan dia bukan diri zat, dan bukan selain daripada zat. Tapi dia adalah tambahan kepada zat. Sebab itu kita tambih sifatun qadimatun zaidatun ala zat. Baik. Okay, dapat? Jadi disebut kat sini tambih yang pertama disebut apa? Al-awwal, iaitu tambih yang pertama, ulima mimma marra, diketahui pada perbahasan sebelum ini, anna sifatil 20 arba'atu aqsamin. Ada 4 bahagian. Nafsiyatun. 4 bahagian min haisu apa, ataupun bi'tibar apa? Bi'tibar sama ada sifat itu ainuz zat ataupun bukan zat, ataupun la ain wala ghair. Dapat? Anna sifatil 20 arba'atu aqsamin nafsiyatun wa hiya al-wujud, wa salbiyatun wa hiya 5, al-qidamu wal baqa'u wal qiyamu bin nafsi wal mukhalafatu lil hawadis wal wahdaniyah, wa sifatu ma'anin wa hiya 7, al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu, wa sifatul ma'nawiyah wa hiya kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Baik, itu tambih yang pertama. Tambih yang kedua apa? Athani. Baik, athani, tambih yang kedua berkenaan dengan ta'alluq, kita pun dah sebut sebelum ini. Athani, silap, bukan. Athani, betul lah. Asani itu tambih yang kedua. Tambih yang kedua dia kata apa? La yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani. Tidak ada ta'alluq melainkan pada sifat ma'ani saja. Apa makna ta'alluq? Apa? Talabus sifati amran zaidan. Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Ingat makna ta'alluq sampai bila-bila tu. At-ta'alluq, apa makna ta'alluq? Talabu as-sifati. Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Ingat, itu makna ta'alluq. Itu apa? Tambih yang kedua, la yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani. Jadi yang ada ta'alluq hanya sifat ma'ani. Tapi semua sifat ma'ani ke? Tak. Sebab ada sifat ma'ani yang tidak ada ta'alluq, nanti akan dibincang. Baik. La yata'allaqu illa ma kana min sifatil ma'ani wa hiya min haitsu ta'alluq wa adam, min haitsu ta'alluq wa adamu wa min haitsu umumuhu. Baik. Kemudian dalam masalah ta'alluq pula dibahagikan dengan 2 jenis ta'alluq. Yang pertama, sama ada ta'alluq ataupun tidak ada ta'alluq. Kita dah bincang sifat ma'ani terbahagi kepada 2. Apa? Apa nama? Qismun la yata'allaq dengan qismun yata'allaq. Kemudian kita bincang tentang umumu at-ta'alluq, iaitu adakah sifat itu berta'alluq kepada semua aksam hukum akal ataupun tidak. Jadi disebut kat sini yang pertama dia kata apa? Wa hiya min haitsu ta'alluq wa adamuhu. Jadi taksim yang kita bagi tu qismun yata'allaq dengan qismun la yata'allaq. Baik, qismun la yata'allaq sifatun hayah. Baik. Yang yata'allaq dibahagikan mengikut kepada umumut ta'alluq. Disebab bahawa min haitsu umumut ta'alluq lil wajibi wal jaizati wal mustahilat wa khususuhu bil mumkinat wa bil mawjudat. Baik, kita sebutkan ada berapa? Ada 3 bahagian. Sama ada berta'alluq kepada sekalian mumkinat ataupun berta'alluq kepada sekalian mawjudat. Mawjudat maknanya apa? Wajibat dengan mumkinat. Dan juga kepada ketiga-tiga aksam hukum akal, wajib, mustahil dan juga jaiz. Baik.
aksamun arba'ah. Maknanya apa? Dari segi umum ta'alluq sifat-sifat ma'ani ini ada terbahagi pada 4. Yang pertama apa? Al-awwalu ma yata'allaqu bil mumkinat. Yang bertakluk kepada sekalian mumkinat. Apa dia? Wahiyal qudratu wal iradatu. Lakin ta'allaqul awwali ta'allaqu ijadin wa i'damin. Wa ta'allaqa thaniyati ta'allaqu takhsisin. Iaitu ta'allaq awal ni ta'alluk apa? Ta'alluk qudrah. Kita kata qudrah ta'alluqnya adalah ta'alluk ta'thir. Makna ta'thir apa? Al-ijad wal-i'dam. Mengadakan dan mentiadakan. Baik. Ta'alluk iradah, ta'alluk takhsis. Mentakhsiskan apa? Mentakhsiskan al-mutaqabalat as-sit. Apa di mutaqabalat as-sit? Wujud adam, Lepas tu sifat, zaman, zaman, makan, jihah, maqadir. Itu 6 umur mutaqabilat as-sit. Baik. Wathani, iaitu aksam yang kedua, ma yata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilat wa huwa al ilmu wal kalam. Lakin ta'allaq al awwali ta'allaq inkishafin, iaitu ta'alluq apa? Sifat ilmu, ta'alluqnya ta'alluq inkishaf wal ihatah. Al inkishaf wal ihatah, iaitu menyingkap segala perkara yang wajib, mustahil dan harus, kemudian menyeluruh, bersifat menyeluruh. Ihatah, maknanya menyeluruh kepada semua perkara, tidak ada yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Baik. Wa ta'allaqa tsani ta'allaqu dalalatin, iaitu ta'alluq sifatul kalam. Sifatul kalam, ada kalam Allah Ta'ala menunjukkan kepada yang wajib, ada kalam Allah Ta'ala menunjukkan kepada yang mustahil, ada kalam Allah Ta'ala menunjukkan kepada perkara yang harus. Baik. Wa tsalitsu ma yata'allaqu bil mawjudati. Al-mawjudat dekat sini maknanya apa? Al-mawjudat minal mumkinat dan juga al-wajibat. Kenapa kita kata al-mawjudat minal mumkinat, tapi dalam wajibat kita tak kata al-mawjudat minal wajibat? Sebab semua yang wajib mesti ada. Sebab apa makna wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, ma la yaqbalu al-adam. Jadi al-mawjudat dekat sini maknanya apa? Al-mawjudat minal mumkinat dan juga segala al-wajibat. Baik. Al-thalithu ma yata'allaqu bil mawjudat wa huwa as-sam'u wal basaru, iaitu sama' dan basar. Adapun sama' pada semua perkara masmu'at dan al-basar pada semua perkara mubsarat. Baik. Warabi'u, yang keempat, ma la yata'allaqu bi syai'in wa huwa al-haya. Kenapa? Kerana haya hanya semata sifat musahhah. Musahhah kepada apa? Kepada berdirinya sifat Allah Ta'ala, berdirinya sifat-sifat yang lain itu pada zat Allah Ta'ala. Wala yajibu. Baik, ini tambihat daripada Syekh Muhammad Nawawi. Dia kata apa? Wala yajibu 'alal mukallafi ma'rifatu hadhihi at-ta'alluqat li'anna dhalika min ghawamidi 'ilmil kalam. Baik, jadi masalah ta'alluq ini masalah yang agak sukar untuk difahami, maka berhajat kepada beberapa kita panggil penguasaan terhadap perbahasan dalam ilmu akidah. Maka masalah ta'alluq ni sepatutnya tidak dibincangkan pada awam sepatutnya. Macam kita sebut sebelum ini, pada hak orang awam kita hanya semata terangkan yang Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan segala kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan kekurangan. Atau kita kata wajib mereka beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan dan tersuci daripada pada Allah Ta'ala itu segala kekurangan. Jadi perlu berhati-hati pada menerangkanlah. Sebab apa? Sebab masalah ta'alluq masalah yang agak rumit. Sebab kita nanti nak bincang berkenaan dengan dari sudut suluhi ataupun tanjizi. Itu pun sama juga perlu kepada penguasaan yang baik dalam ilmu tauhid. Baik. Selesai masalah kedua. Dalam kitab ni kita sebut berapa? Ada berapa masalah? Ada 10 masalah. Kita baru selesai masalah pertama tentang apa? Tentang al-wajib 'alal mukallaf. Masalah kedua tentang ma yajib wa ma yastahil fi haqqillahi ta'ala. Apa yang wajib dan mustahil pada Allah Ta'ala dari sifat-sifatnya. Dan ini masuk kepada masalah yang ketiga, iaitu perkara-perkara yang jaiz ataupun perkara yang jaiz pada Allah Ta'ala. Disebut apa? Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Baik, fi'lu kulli mumkinin ay ijadullahi ta'ala lahu.
Bila disebut wal jaizu, ini masalah yang keberapa? Ketiga. Al-mas'alatu salisah ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala. Itu masalah yang ketiga. Jadi disebut apa? Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Apa makna fi'lu kulli mumkinin? Ai ijadullahi ta'ala lil mumkin. Aw tarkihi ai ibqa'uhu fil adam. Itu makna al-fi'il dan juga at-tark. Al-fi'il adalah ijad, at-tark adalah ibqa'uhu fil adam. Contoh macam benda-benda mumkinat. Kalau Allah Ta'ala kehendak untuk benda-benda itu wujud, maka Allah Ta'ala keluarkan daripada adam kepada wujud. Kalau Allah Ta'ala nak tinggalkan, mana tak nak bagi dia wujud, maka Allah Ta'ala kekalkan dia adam. Sebab itu kita sebut tadi apa? Adamuna fil azal azali. Kita kekal tiada sebenarnya dekat azali. Tapi yang kita wujud pada apa? Pada fima la yazal, iaitu pada perkara selepas penciptaan. Baik. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi wal mumkinu huwa alladhi yajuzu alaihi al-wujud wal adam. Baik, mungkin tu apa? Kita sebut sebelum ni mungkin apa? Ma yastawi tarafai al-wujud wal adam. Itu benda boleh terima wujud dan boleh terima tiada. Walau syarran, walaupun perkara yang buruk. Khilafan lil Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Wajib Allah Ta'ala itu buat perkara yang baik sahaja, kerana kaedah mereka kata apa? As-salah wal aslah. Bagi mereka Allah Ta'ala hanya buat perkara yang baik sahaja. Kita dah bincang sikit lah dalam permasalahan af'alul ibad sebelum ni kan. Baik. Walau syarran kal kufri wal ma'asi wal khalqi wal rizqi wa nahwiha fala mumkin illa wa huwa hadisun. Fala mumkin illa wa huwa hadisun bi fi'lihi wa faidun min adlihi. Jadi tidak ada perkara yang mungkin ini melainkan ianya adalah baharu daripada apa? Daripada perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya daripada Allah Ta'ala menciptakannya. Ijadullah Ta'ala lahu. Wa faidun min adlihi, dan daripada keadilan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala, jadi semua perkara yang Allah Ta'ala buat adalah adil. Tidak ada zalim bagi Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. La zulma lahu. Sebab apa? Sebab zalim ni kita dah sebut sebelum ni juga. Kita kata bila kita sebut kenapa Allah Ta'ala cipta adanya orang miskin, adanya orang, kenapa Allah Ta'ala ni tak adil ke? Kita kata tidak ada kezaliman pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab apa makna zalim? Tasarruf pada perkara ataupun pada milik orang lain. Betul? Tasarruf milki ghairi. Kita guna ataupun kita ambil hak ataupun milik orang lain. Itu baru jadi zalim. Tapi Allah Ta'ala semua perkara adalah milik Allah Ta'ala. Maka tasarruf fi mulkihi laisa zulman. Sama juga dekat akhirat nanti tidak ada kezaliman. Walaupun Allah Ta'ala, tapi apa beza antara ta'amul Allah Ta'ala dekat akhirat dengan orang beriman dengan orang kufur? Ta'amul Allah Ta'ala dengan orang beriman, ta'amul dengan yata'amalu ma'al mu'minina bifadlihi. Disebut apa? Disebut oleh para ulama, Allah Ta'ala berta'amul dengan orang-orang mukmin dengan kelebihan bifadlihi. Maksudnya kelebihan, kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada orang beriman. Wa yata'amalu ma'al kuffari bi'adlihi, dengan keadilan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya semua perkara akan Allah Ta'ala hisap nanti dekat akhirat. Maka pada hak orang mukmin Allah Ta'ala berikan kebaikan dan kelebihan yang banyak. Pada orang kafir Allah Ta'ala hukum dengan keadilan yang ada. Jadi tidak ada kezaliman langsung, tidak di dunia, tidak di akhirat, tidak ada. Sebab itu kita kata Allah Ta'ala rahmatnya itu mendahului kemarahannya. Anna rahmati sabaqat ghadabi. Baik. والممكن هو الذي يجوز عليه الوجود والعدم ولو شرا كالكفر والمعاصي والخلق والرزق ونحوها فلا ممكن إلا وهو حادث بفعله وفائد من عدله. والدليل على ذلك أنه لو وجب عليه تعالى والدليل على ذلك على فعل كل ممكن أو تركه أنه لو
law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara al-jaiz wajiban aw mustahilan. Kalaulah wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat perkara-perkara tertentu ini, maka perkara yang jaiz akan berubah jadi wajib, ataupun perkara yang jaiz akan berubah jadi mustahil. Kalau wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat, maka mestilah benda tu ada, maka akan berubah jaiz kepada wajib. Sebab apa? Sebab makna wajib apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ketika mana wajib Allah Ta'ala buat, maka apa? Maka akan berubah haqaiqul asya'. Sedangkan haqaiqul asya' thabitatun la yataghayyar. Jadi kalaulah kita kata benda yang kalaulah perkara yang mungkin itu wajib untuk Allah Ta'ala buat, maka mungkin tu akan berubah jadi wajib. Wajib lizati. Baik. Disebab apa? والدليل على ذلك أنه لو وجب عليه سبحانه وتعالى فعل شيء أو تركه لصار الجائز واجبا أو مستحيلا. أي والدليل على أن فعل الممكنات أو تركها جائز في حقه تعالى أن تقول قد اتفق على جواز الممكنات falau wajaba. Qad ittafaqa ala jawazil mumkinat. Baik, kita dah sepakat bahawasanya perkara-perkara mungkin ini jaiz. Mana jaiz apa? Yaqbal al-wujud wal adam. Qad ittafaqa ala jawazil mumkinat falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha. Kalaulah wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat sesuatu daripadanya, kembali kepada apa? Kepada mumkinat. Fi'lu syai'in minha, iaitu minal mumkinat, la saral jaizu wajiban. Maka jaiz tu akan jadi wajib lah. Sebab apa? Wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat, maka jadi wajib lah. Sebab la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Walau imtana'a alaihi, kalau Allah Ta'ala terhalang padanya untuk melakukan sesuatu perkara, walau imtana'a alaihi fi'lu syai'in la saral jaizu mustahilan, maka akan jadi perkara yang jaiz itu mustahil. Sebab apa makna mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wujuduhu. Baik. Wa huwa ay sayruratul jaizi wajiban au mustahilan muhal. Sebab apa? Sebab akan melazimi qalbul haqaiq. Apa makna qalbul haqaiq? Berubahnya hakikat sesuatu. Sedangkan disebut oleh Al-Imam An-Nasafi dalam Aqaid An-Nasafiyah, haqaiqul asya' thabitatun la tataghayyar. Tak boleh berubah. Haqaiqul asya' thabitatun. Wa huwa ay sayruratul jaizi wajiban aw mustahilan muhalun fa batala ma adda ilayhi wa huwa wujubuha aw imtina'uha wa thabata jawazuha wa huwa al-matlub. Fa hadhihi 41 aqidah تتعلق بالإله عز وجل 20 واجبا و20 مستحيلات وواحدة جائزة وقد تم القسم الأول من هذا الفن وهو الإلهيات. Maka selesai masalah perbahasan berkenaan dengan ilahiyat. Jadi ini 41. Ini baru 41 akidah. Ini kita kata ini bukanlah bererti kata akidah tu ada banyak. Tak, ini sebab kita bin nadhari ila sifat. Dalam masalah ilahiyat semua ada 41. 20 wajib bagi Allah Ta'ala, 20 mustahil ke atas Allah Ta'ala, dan 1 jaiz pada Allah Ta'ala. Maka selesai perbahasan berkenaan dengan ilahiyat. Esok insya-Allah kita masuk kepada kisim yang baru dalam ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Kita bahagikan sebelum ini kita ada ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat. Jadi kita habis kisim yang pertama, kisim ilahiyat. Lepas ni masuk kepada kisim yang kedua, iaitu an-nubuwat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.